خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran Qiraan Asim kita. Tajaan Klinik Ngaji Quba Center, kelolaan Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad. Dan yang saya ucapkan kepada semua para jemaah sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang melapangkan masa pada pagi ini untuk kita menyambung kembali perbincangan tajuk dan topik berkenaan dengan tajwid kita. Pada pagi ini insya-Allah kita sambung di halaman yang ke-309. Siapa yang ada kitab tajwid ni? Okey. Siapa yang ada kitab tajwid ni boleh keluarkan jilid yang pertama, muka surat 309. Saya mohon respon di ruang komen. Sebelum tu, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Dan nyatakan lokasi anda. Kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, para pelajar yang saya kasihi sekalian, yang telah melapangkan masa pada pagi ini untuk kita menyambung kembali perbincangan tajwid Al-Quran kita. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 309. Sebelum kita meneruskan lagi
pengajian kita pada pagi ini sebagai tanda sokongan, sebagai tanda kasih kita terhadap Al-Quran. Saya mohon bantuan berjemaah semua, sedang penonton semua untuk tekan di bawah button like dan juga button love. Hadiahkan like kepada saya banyak-banyak. Kemudian tekan button share untuk berkongsi siaran kita ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita itu Allah Subhanahu Wa Taala akan salurkan pahala-pahalanya ke akaun akhirat kita, insya-Allah. Okey, dah tekan button like, button love, button share. Okey, kalau semua telah bersedia, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita. InsyaAllah siapa yang ada kitab boleh bersedia kitab masing-masing untuk saya kongsikan di skrin saya. Atau siapa yang tak ada kitab, saya kongsikan. Itu dia, muka surat 309. Tajuk berkenaan dengan idgham. Berkenaan dengan idgham. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, idgham iaitu memasukkan nun sakinah, nun yang mati, juga berlaku pada huruf pembukaan surah. Maknanya surah-surah yang dimulakan ataupun dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Contoh alif lam mim ke yasin ke kaf ha ya ain sad ta sin mim dan sebagainya. Boleh juga berlaku rupanya hukum idgham. Contohnya apa? Pada surah yang ni, surah ta sin mim ini. Surah Al-Qasas, surah Asy-Syu'ara yang dimulakan dengan huruf ta, sin dan mim. Macam mana berlaku idgham? Cuba kita tengok ejaan ta macam mana. Ta alif ta. Dibaca 2 harakat ta. Sin ni ejaan dia sin ya nun. Kita matikan nunnya, jadilah bunyi yang sin. Okey, nun tu dah mati dah. Ejaan mim macam mana? Mim ya mim. Jadi nun mati pada huruf sin yang terakhir itu bertemu dengan selepasnya huruf mim. Maka ketika itulah berlakunya idgham, iaitu memasukkan bunyi nun mati kepada huruf selepasnya. Kalau kalimah itu dia nun mati bertemu dengan huruf mim. Jadi macam mana bunyinya? Tasim. Tutup mulut. Sebab apa? Sebab kita dah masuk pada huruf mim. Kalau belum masuk, bunyi dia macam ni. Tasin mim din sin. Mulut kita terbuka sebab huruf nun sin. Tapi kalau kita dah masukkan pada huruf mim, bunyinya sim. Rapatkan bibir kita. Okey? Adapun nun sakinah, nun yang mati pada 2 tempat berikut. Ini nun mati bertemu dengan selepasnya huruf idgham, tetapi hukumnya ialah wajib diizharkan ketika wasal. Maksudnya ketika bacaan sambung, bacaan riwayat Hafs an Asim, bacaan kita ni tidak boleh mengidghamkan kepada huruf selepasnya. Bahkan dinamakan hukum pada kalimah ini iaitu izhar mutlaq. Okey? Ataupun izhar riwayah. Kerana apa? Kerana menjaga riwayat Hafs. Bacaan kita ni adalah riwayat Hafs. Melalui Thariq Asy-Syatibiyah. Okey, siapa yang masih lagi keliru, bacaan kita ni ikut susur galul mana? Ada orang kata saya baca Quran ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mazhab fiqh. Kalau mazhab Al-Quran kita apa? Mazhab Al-Quran kita ialah mengikut riwayat Hafs daripada gurunya Asim. Hafs ini pula dia ada 2 Thariq, 2 jalan cara bacaan. Apa dia? Yang pertama Thariq Syatibiyah, yang kedua Thariq Al-Jazariyah. Sekarang ni yang kita amalkan ni sekarang ni ialah Thariq Asy-Syatibiyah. Jadi bacaan kita riwayat Hafs Thariq Syatibiyah tidak boleh mengidghamkan apa dia? Yang pertama Yasin kepada huruf ayat ataupun kalimah selepasnya iaitu wal Quranil Hakim. Kalau kita ejaan Yasin tu ya alif ya. Ejaan sin, sin ya nun. Kita matikan sin. Kemudian kalau kita wasal, kita sambungkan, sudah pastilah nun mati bertemu dengan huruf waw. Maka itu berlaku idgham. Tetapi keadaan ini ada pengecualian. Dia tak boleh idgham. Pada tempat ni tak boleh idgham. Bahkan wajib diizharkan.
kena jelas. Ini bacaan sambung ya, bukan bacaan berhenti. Kalau berhenti tak ada masalah. Ini kalau dia nak sambung, bagaimana? Jadi tak boleh kita mengidghamkan. Bahkan kita wajib menjelaskan, izharkan dia macam mana bunyinya. Cuba dengar betul-betul macam mana saya menyambung ayat pertama kepada ayat kedua surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Matikan sin wal Qur'an. Begitu. Jangan baca Yasin wal. Tu salah. Siu itu berlaku idgham, sedangkan di situ tidak boleh idgham. Yang kedua, pada surah Al-Qalam, ayat yang pertama. Contoh, nun wal qalami. Tak boleh baca nun wal qalami. Tak boleh. Wajib izharkan macam mana? Nun wal qalami wa ma. Nun wal qalami wa ma yasturun. Begitu. Okey? Boleh ke boleh semua? Alhamdulillah. Adapun bagi riwayat Hafs, tapi Tariq Syatibi atau Tariq Tayyibah, mengikut Imam Ibn Al-Jazari, kalau kita baca riwayat Hafs juga, tapi Tariq lain, jalan lain, iaitu apa? Jalan Jazari, Imam Ibn Al-Jazari ataupun Tariq At-Tayyibah, maka boleh, orang kata harus dibaca dua wajah. Macam mana? Iaitu yang pertama izhar dan yang kedua idgham. Okey, ayat yang sama, contoh Yasin ni. Maka kita boleh baca macam ni. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kaedah bacaan pertama. Bacaan yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Boleh sambung siwal, tapi kena dengung lah. Sebab nun mati bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Yang kedua, nun ni, kalau ikut bacaan tayyibah, nun wal qalami wa ma yasturun. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, nun wal qalami wa ma. Dia bunyi nun. Wah, susah nak baca ya. Tapi begitulah, maknanya masukkan nun kepada huruf selepasnya, iaitu huruf waw. Berkatalah Imam Syatibi, dan Yasin serta nun diizharkan, iaitu nun sakinah yang terdapat padanya oleh Hafs, Imam Hamzah, Ibn Katsir, Imam Abu Amru dan Qalun. Syekh Ibrahim Samanudi berkata, dan nun serta Yasin, nun sakinah yang terdapat pada keduanya wajib dibaca secara izhar. Berkata sahib Salsabil Asy-Syafi'i, dan nun pada Yasin serta pada nun diizharkanlah, akannya jelaskanlah dia bunyi Yasin tu dan nun itu. Baik, contoh-contoh idgham. Kita tengok contoh-contoh idgham. Okey, saya baca, nantikan tuan-tuan, para pelajar, penonton semua boleh ikut selepasnya. Ini huruf-huruf idgham, ra, lam, mim, nun, waw, ya. Ada 6 huruf idgham. Ini kalau contoh nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ini contoh tanwin baris 2 bertemu dengan huruf-huruf idgham. Kalau huruf ra, lam, mim, nun, huruf idghamnya diletakkan tanda sabdu, menunjukkan bahawa berlakunya idgham kamil, iaitu kemasukan yang sempurna. Berbeza dengan waw dan ya, tidak ada sabdu. Itu kaedah ataupun cara kita nak mengenal idgham kamil ataupun tidak pada kalimah-kalimah Al-Quran dengan hanya melihat simbol-simbol yang ada padanya. Baik, saya bacakan contoh-contoh dia. Nanti para pelajar dan penonton semua boleh ikut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mir rabbik. Sama-sama semua. Mir rabbik. Contoh tanwin. Ghafurur rahima. Sama-sama semua. Ghafurur rahima. Contoh lam pula. Min ladunka. Sama-sama. Min ladunka. Malallubada. Sama-sama. Malallubada. Contoh mim pula.
Wa man ma'aka. Sama-sama semua. Wa man ma'aka. Dengung. Yang pertama dan kedua tadi tak dengung. Ra dan lam. Yang masuk mim kena dengung dah. Contoh tanwin. Ismam mubina. Sama-sama. Ismam mubina. Contoh nun pula. Faman nakatha. Sama-sama. Faman nakatha. Siddiqan nabiyya. Sama-sama semua. Siddiqan nabiyya. Contoh waw. Mawujida. Sama-sama. Mawujida. Contoh tanwin. Wa yatimau wa asira. Sama-sama. Wa yatimau wa asira. Contoh ya. Man yaqulu. Sama-sama. Man yaqulu. Hisaban yasira. Sama-sama. Hisaban yasira. Habis. Kita tengok pecahan dia. Tengok gambar rajah tu. Idgham dia sama ada idgham tidak dengung iaitu bila gunnah ataupun idgham yang dengung bi gunnah. Kemudian kalau idgham bila gunnah ni dia confirm dah dia kamil. Contoh dia hurufnya ra dan lam. Apa tanda kamil iaitu ada tanda sabdu atas huruf ra dan lam itu. Idgham bi gunnah pula dia ada yang kamil, ada yang naqis, ada yang masuk yang sempurna, ada yang masuk kurang. Yang masuk sempurna tu pada huruf nun dan mim. Contoh wa man ma'aka faman nakasa. Tengok apa tanda kamil? Tanda kamilnya ada sabdu. Yang idgham bi gunnah naqis huruf ya dan waw. Contoh dia mawujida man yaqulu. Apa tanda naqis? Tidak ada sabdu. Okey, jelas semua? Boleh faham? Okey semua? Okey, sekarang kita masuk kepada bab yang baru iaitu tajuk yang baru iaitu iqlab. Tajuk apa? Iqlab. Apakah makna iqlab? Okay. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 312. Siapa yang ada kitab buka muka surat 312. Okey. Kitab Tajwid Al-Quran. Selamat datang yang baru join, ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang mengucapkan salam semuanya, saya belum jawab lagi salam mereka. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita lihat sekejap. Sekarang ni kita masuk kepada tajuk yang baru iaitu apa? Tajuk iqlab. Tajuk iqlab. Okey. Apa makna iqlab? Makna iqlab maaf. Makna iqlab pada bahasa iaitu memalingkan sesuatu. Pusing ataupun tukarkan. Okey. Contoh dalam hadis Nabi SAW. Bukan. Doa. Apa dia doa? Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan. Yang memalingkan hati-hati. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, yang memutar, yang memalingkan hati-hati manusia ini. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, kekal tetap di atas agamamu ya Allah. Wa ala ta'atik, dan kekal dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Itu doa tu. Tu ada perkataan qalaba tu. Pada istilah makna iqlab ialah menukarkan apa dia? Lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Jadi kena tukar lafaz ataupun bunyi satu huruf kepada huruf yang lain. Berkatalah sahib Salsabih Asy-Syafi'i, dan menjadikan huruf di tempat huruf lain beserta gunnah padanya, maka diketahuilah itulah dia iqlab. Okey. Apabila nun sakinah iaitu nun yang mati, yang tiada tanda mati, ataupun tanwin baris 2 bertemu dengan huruf iqlab. Apa dia huruf iqlab? Iaitu satu sahaja huruf ba. Mudah hafal. Siapa yang kata tak ingat juga huruf iqlab ni, kita ketuk kepala dia. Sebab huruf iqlab tu satu je. Apa dia? Ba. Senang je.
Maka hendaklah katanya apabila nun mati ataupun tanwin dari dua tadi jumpa dengan huruf ba, maka hendaklah diiklabkan, tukarkan kepada huruf mim. Daripada bunyi mim mati daripada bunyi nun mati ataupun tanwin kepada bunyi mim mati. Berkata Syekh Sulaiman Jamzuri. Dan yang ketiganya iaitu iklab, iaitu menukarkan nun sakinah ataupun tanwin apabila bertemu dengan ba menjadi mim dengan mengekalkan gunnah serta ikhfa. Diikhfakan mim, iaitu disembunyikan mim tersebut kepada huruf ba. Ini kata Sulaiman Jamzuri. Kata ulama tajwid dan di sisi ba diiklabkan keduanya, ditukarkan keduanya iaitu nun sakinah ataupun tanwin kepada mim. Tukar pada bunyi mim terus. Iklab juga dinamakan sebagai qalbun, hati. Sebab itu sebahagian ulama menggunakan istilah qalb dalam kitab ataupun bait syair, iaitu matan mereka. Berkatalah Imam Ibnul Jazari, wal qalbu indal ba bi gunnah, dan qalb tukar nun sakinah ataupun tanwin kepada mim apabila bertemu dengan huruf ba serta gunnah, maknanya kena kekalkan dengungnya. Berkatalah Imam Asy-Syatibi, dan qalb iaitu tukar keduanya apa dia nun sakinah ataupun tanwin kepada mim jika bertemu dengan huruf ba. Satu je huruf dia. Nampak nun mati ataupun tanwin jumpa dengan huruf ba, maka kena tukarkan bunyi nun mati itu kepada huruf ba. Perhatian. Syekh Khalid Abdul Razik Asy-Syuwaihi dalam kitabnya At-Tibyan fi Tajwidil Al-Quran bahawa penggunaan kalimah qalb lebih aula ataupun lebih utama berbanding dengan kalimah iqlab. Kerana apa? Ini pandangan Syekh Abdul Razik. Dia katanya ini hukum qalb, bukan hukum iqlab. Sebab apa? Sebab dia kata qalb adalah masdar, iaitu kata terbitan bagi kalimah qalaba. Ini perbincangan mengenai bahasa lah. Yang kedua, iqlab pula adalah masdar, iaitu kata terbitan bagi kalimah aqlaba. Maka yang lebih tepatnya apa? Yang lebih tepatnya katanya qalb tadi. Qalaba kan adalah asal kalimah. Adapun aqlaba adalah pecahan daripada kalimah qalaba. Maka dengan keadaan ini penggunaan istilah qalb lebih fasih berbanding istilah iqlab. Ini pandangan Syekh Abdul Razik Asy-Syuwaihi. Dia kata, sebenarnya yang ini hukumnya qalb, bukan iqlab. Dengan alasan-alasannya lah. Okey. Mafhum daripada kata-kata Imam Asy-Syatibi, Imam Ibnul Jazari, Syekh Sulaiman Jamzuri dan Syekh Sahib Salsabi Asy-Syafi'i, maka para ulama mengatakan bahawa pada hukum iqlab ada 3 pekerjaan, ada 3 tindakan ketika mana berlakunya nun mati ataupun tanwin kepada huruf ba. Apa dia? Yang pertama kata mereka diiklabkan, tukarkan nun sakinah ataupun tanwin kepada mim dan dinamakan mim maqlubah. Sebab tu pada hukum iklab diletakkan mim kecil itu supaya kita tahu ini hukum iklab dan kita harus menukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim mati. Yang kedua, selepas dah tukar kepada mim, diikhfakan pula mim maqlubah kepada ba. Sembunyikan pula bunyi mim tadi kepada huruf ba, iaitu dengan mengurangkan zat mim. Jadi hampir kalau mim ni kalau kita jelaskan zatnya, kita akan bunyi mim begitu. Tapi kita jangan sampai macam mim sangat. Mim, dia hampir-hampir macam tu. Okey. Yang ketiga, dikekalkan gunnah pada mim maqlubah. Kekalkan bunyi dengungnya. Bukannya gunnah nun sakinah ataupun tanwin, tapi gunnah pada mim yang ditukar itu. Okey, berkatalah Syekh Ahmad At-Tibi. Dan qalbkanlah akan keduanya, iaitu nun sakinah ataupun tanwin yang terdapat sebelum ba menjadi mim. Jadi tukarkan kepada mim dan diikhfakan, disembunyikan pula bunyi mim itu serta gunnah mim tersebut. Perhatian, ulama tajwid mengatakan bahawa bacaan iqlab ataupun qalb ini adalah sama keadaan dengan bacaan ikhfa syafawi.
Jadi macam mana bunyi ikhfa syafawi, macam itulah bunyi iqlab. Macam mana bunyi iqlab, macam itulah bunyi ikhfa syafawi. Jelas jelas semua? Sebab ikhfa syafawi iaitu mim mati bertemu dengan ba. Kalau iqlab pula nun mati bertemu dengan ba. Okey. Imam Ibnul Jazari telah menyatakan dalam kitabnya An-Nashru bahawa tidak ada perbezaan antara lafaz ambuka, anbuka dengan lafaz ya'tasim billah. Tak ada beza. Yang ikhfa syafawi dengan iqlab, melainkan berlaku khilaf, iaitu perbezaan pendapat pada lafaz yang kedua, iaitu ikhfa syafawi. Okey. Yang kelima, sebab iqlab kerana susah hendak melafazkan nun sakinah ataupun tanwin dalam keadaan izhar serta menjaga gunnah, kemudian menutup dua bibir untuk melafazkan ba selepasnya, maka dengan itu diiqlabkan kepada mim. Kenapa berlaku iqlab? Sebab kalau kita bunyikan nun mati, kemudian bunyikan ba, dia jadi sebenarnya susah. Waman ba. Waman. Kena tutup juga. Jadi katanya tutup terus. Waman ba'aka. Contoh, nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Okey. Berkatalah ulama tajwid, diiqlabkan kepada mim. Maknanya tukarkan kepada mim. Tidak kepada huruf yang lain. Kerana apa? Sebab mim ada persamaan dengan ba. Kan dua huruf ni, mim dan ba ni kan huruf dua bibir yang dirapatkan. Ab. Dengan mim. Am. Kan dua huruf. Sebab tu sama. Maka kenapa tukar kepada mim? Sebab mim dan ba ni adalah sama pada makhrajnya. Mim dengan ba bersamaan pada makhraj, iaitu antara dua bibir. Mim dengan nun ataupun tanwin bersamaan pada segala sifat, iaitu jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Jadi mim dengan nun ni dia samalah pada apa? Pada huruf, pada sifat-sifat. Kalau mim dengan ba sama pada makhraj. Baik. Seterusnya, surat 315. Okey. Siapa yang ada kitab tengok, siapa yang tak ada kitab tengok di skrin saya sharekan. Sebelum tu kita lihat sekejap. Kering tekak ni. Ada yang puasa ke? Kalau tak puasa, alhamdulillah. Kalau yang puasa tu pejam-pejam mata lah. Dah kering tekak dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita sambung surat 315. Surat 315. Seterusnya, kata ulama tajwid, diikhfakan mim maklubah. Sembunyikan bunyi mim tadi kepada ba, iaitu sama keadaan dengan ikhfa syafawi, iaitu mim sakinah diikhfakan kepada ba. Ikhfa yang dimaksudkan di atas tidak sama keadaan dengan ikhfa nun sakinah ataupun tanwin. Cuma katanya ikhfa tu taklah sama macam ikhfa hakiki tu. Katanya. Perhatian, para ulama mengatakan bahawa ikhfa secara umumnya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ikhfa harakah dan ikhfa haraf. Saya pun baru tahu ni. Okey, ikhfa harakah tu apa? Ikhfa harakah yang berlaku pada harakat ataupun baris. Yang kata sembunyikan tu sembunyi pada barisnya, iaitu ikhfa harakah berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, ikhfa tu sendiri ada dua. Ikhfa harakah dengan ikhfa harf. Sembunyikan baris dan sembunyikan huruf. Yang sembunyikan baris tu sendiri pun ada dua pecahan lagi. Dalam dua keadaan. Yang pertama apa dia? Yang kata sembunyikan baris itu, iaitu mengurangkan kadar harakat daripada satu harakat kepada 1/3 harakat. Iaitu kadar yang hilang lebih banyak daripada kadar yang kekal. Ia juga lebih dikenali sebagai raum. Siapa yang pernah belajar ataupun saya pernah kongsikan macam mana bacaan raum pada surah Yusuf ayat yang ke-11, contoh di bawah, malakala ta'manna tu, asal kalimahnya la ta'manuna, manuna, ada nuna. Nu tu, yang nu tu dibacakan 1/3 harakat macam mana? Orang kata nak tak naknya bunyi nu tu. Macam ada tak ada je.
Banyak tak ada berbanding dengan ada. Kalau lebih ada daripada tak ada, tu tak kena. Itu maknanya 2/3 harakat. Sekarang kita nak 1/3 harakat. Macam mana? Saya akan cuba buat gerak perlahan. Ini gerak perlahan ni. Malaka la ta'manunna. Manunna. Dia macam tu. Manunna. Kalau satu harakat, manuna, tu satu harakat. Manunna. Ada manunna. Macam nak tak nak je bunyi dia. Itu namanya ikhfa harakah. Sembunyikan baris je. Daripada baris nu kepada nu. Macam nak tak nak bunyi dia. Okey. Baik. Yang kedua, ikhfa harakah juga, iaitu mengurangkan kadar harakat. Daripada satu harakat kepada 2/3 harakat. Jadi kurang lagi. Kadar yang kekal lebih banyak daripada kadar yang hilang. Ia lebih dikenali sebagai ikhtilas. Contoh dia fani'immahi. Fani'im. Im tu kan, dia bunyi dia macam mana? Fani'im. Dia macam tu. Fani'immahi. Fani'immahi. Itu namanya ikhtilas. Okey. Ini surah Al-Baqarah ayat 271. Bacaan secara ikhtilas melafazkan sebahagian daripada kasrah pada ain. Fani'im tu dia. Fani'immahi. Macam tu. Bagi siapa? Bagi Imam Qalun, Imam Abu Amru dan Syu'bah. Syu'bah ni siapa? Syu'bah ni adalah rakan seperguruan dengan perawi kita, iaitu Hafs. Imam Hafs dengan Syu'bah, mereka ni telah belajar dengan seorang guru namanya Qalun. Jadi Imam Qalun telah mengajarkan kepada dua orang muridnya ni dengan bacaan yang berbeza. Faham ke faham semua? Kalau tak faham, udah. Saya tak larat nak ulang-ulang. Nanti kan sampai satu masa insya-Allah ingat. Semua orang tahu juga nanti insya-Allah. Okey. Ini adalah pendapat sebahagian ulama, antaranya Mulla Al-Qari. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa rawum dan ikhtilas adalah perkara yang sama. Sama je orang kata 2/3 ke 1/3 harakat, maknanya dikurangkan harakatnya. Dan ada juga yang ulama yang mengatakan bahawa rawum dan ikhtilas adalah sama pada maksud, iaitu mengurangkan kadar harakat tetapi tidak menjelaskan kadar tersebut. Okey, kadar harakat tu dia tidak menjelaskan lah, dia jadi nampak macam jadi kurang harakat. Okey, itu namanya ikhfa harakah baris. Daripada ta'manu kepada ta'manuna. Kalau daripada fani'im kepada fani'im begitu. Yang kedua iaitu ikhfa harf, sembunyikan huruf. Tadi sembunyikan baris, yang ni sembunyikan huruf. Okey. Kena fokus sikit ni belajar ni. Kadang-kadang tu bila kita hilang fokus, kita tak tumpukan, susah nak faham. Tambah-tambah pula kalau yang mengajarnya tu pun dah hilang fokus. Yang mengajar tu pula dah mengantuk. Memang payahlah nak faham. Bukan saja yang mendengarnya tak faham, yang mengajar pun tak faham dah. Sebab dia dah hilang fokus. Jadi tumpukan perhatian kita. InsyaAllah kita sikit lagi. Habis saja bab ikhfa ni. Habis saja bab iqlab. Kita boleh rehat. Nak rehat ke tak nak? Siapa yang nak balik awal hari ni? Angkat tangan. Kalau siapa yang tidur, tak boleh balik. Okey, ingat. Baik, teruskan. Ikhfa haraf. Sembunyikan huruf. Apa dia tu? Iaitu ikhfa yang berlaku pada huruf. Sembunyi itu berlaku pada huruf. Sembunyikan huruf. Iaitu berlaku dalam dua keadaan juga. Tadi yang ikhfa harakah berlaku dalam dua keadaan. Ikhfa haraf pun berlaku dalam dua keadaan. Apa dia? Yang pertama, menghilangkan zat huruf, iaitu melafazkan huruf bukan pada makhraj asalnya. Ia terjadi ketika ikhfa nun sakinah ataupun tanwin pada salah satu daripada huruf ikhfa, maka nun sakinah ataupun tanwin tidak dilafazkan pada makhraj asalnya, iaitu hujung lidah.
yang bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah. Baik. Kalau kita menjelaskan nun, lidah kita ni, hujung lidah ni, lidah contoh lidah, hujung lidah ni dia akan naik pergi ke atas gusi. Gusi. Belakang gigi kacip atas ni. Belakang tu, gusi yang atas tu. Lidah kita akan naik gitu. Menekan itu menjelaskan nun. Tapi dia kata menyembunyikan. Jadi maknanya lidah kita tu tidak langsung menekan belakang gusi itu. Dia tergantung gitu. Baik, itu namanya hilangkan zat huruf. Ada yang kedua, keadaan yang kedua mengurangkan zat huruf, iaitu melafazkan huruf pada makhraj tetapi dalam keadaan yang tidak sempurna, iaitu berlaku pada ikhfa mim sakinah. Pada ba, maka mim sakinah tersebut tidak kuat pergantungan yang pada makhraj, iaitu antara dua bibir. Yang kedua ni lah yang kata contoh mil, yang dikatakan seakan-akan ada sehelai kertas yang menghalang daripada rapatnya dua bibir. Amba wa mamba. Contoh mimba, mim nun min, mil, dia bunyi dia milba, seakan-akan hampir tutup tu. Ni maksud dia lah. Baik, kesimpulannya daripada beberapa kaedah ikhfa yang disebut di atas, maka dapatlah difahami bahawa ikhfa nun sakinah ataupun tanwin sahaja yang hakiki, hakikat atau sebenar. Ada pun ikhfa yang selebihnya ghairu hakiki, tidak sebenar. Jadi yang sebenarnya kata ikhfa yang sembunyi itu ialah pada ikhfa. Kalau yang bukan ikhfa, contoh iklab ni, itu namanya ghairu hakiki, yang tak sebenarnya sembunyi. Contoh iklab, tu contohnya. Apa contoh dia? Yumbitu. Nun mati betul dengan ba, ada simbol apa? Simbol mim kecil. Itu simbol menunjukkan bahawa di situ ada hukum iklab. Mudah aja. Kita baca Quran, kita nampak ada tanda mim kecil ekor panjang tu. Itu namanya hukum iklab. Okey. Jadi kalau saya sekarang ni, saya kata rapatkan saja bibir, tetapi rapat yang ringan. Bukan rapat sungguh-sungguh geram macam sampai hilang-hilang bibir tu. Jangan macam tu. Baca tutup sekali, tutup je. Contoh ya, cuba tengok. Yumbitu. Jelas tak nampak bibir saya? Tutup kan? Tutup. Tapi saya tak jelas sampai hilang bibir tu. Jangan geram sangat. Tu geram. Kita tutupkan je. Yumbitu. Yang kedua, memba'asana. Yang ketiga, sami'an basira. Yang keempat, lafi dhalalin ba'id. Mudah. Makcik-makcik pun semua senang buat. Daripada dulu tu, dia hampir-hampir tutup seakan-akan macam ada sehelai kertas tu, susah nak buat. Tambah-tambah kalau makcik-makcik, pakcik yang tak ada gigi depan tu tersembuh-sembuh alio dia. Kesian dia. Yang terakhir, sami'un basir. Rapat je makcik ai. Kalau hampir-hampir rapat tu takut habis tersembuh yang lain-lain semuanya. Okey? Setakat ni kita sudah berada di muka surat 316. Sudah habis tajuk berkenaan dengan iklab. Dan kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu ikhfa di muka surat 317. Setakat itu dulu untuk pagi ini. Sehingga insyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan di lain hari. Petang ni saya bercadang ingin meneruskan topik berkenaan dengan nota kematian saya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan insyaAllah kita sambung balik topik berkenaan dengan kitab tajwid kita di minggu hadapan, kalau tak ada apa-apa halangan insya-Allah. Kita pun dah hampir-hampir nak puasa dah ni. Hampir-hampir nak Ramadan dah. Insya-Allah, mudah-mudahan saya doakan semua panjang umur dalam ketaatan, sihat tubuh badan, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dapat memperbanyakkan membaca Al-Quran insya-Allah dan mentadabburnya. Setakat ni dulu perbincangan kitab tajwid kita, sehingga di muka surat 316 akan datang kita sambung muka surat 317 tajuk ikhfa.
Mohon ampun, maaf atas segala salah silap, terkurang, terkasar, tersalah. Semoga Allah ampunkan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.